Pada keseluruhannya, jentera berjalan dengan baik dan banyak program atau ceramah yang kita anjurkan begitu berjaya sekali, dan saya percaya maklumat-maklumat yang kita berikan sebagai menangkis tuduhan dan kelemahan pihak pembangkang telah dapat kita sampaikan mesejnya. Dan saya percaya para pengundi di Bagan Pinang telah pun memahami isu-isu itu, dan saya yakin juga bahawa pengundi-pengundi Bagan Pinang akan memilih Barisan Nasional pada 11 bulan nanti. Kepada para pengundi di Bagan Pinang, saya harap pengundi-pengundi akan dapat keluar lebih awal, kerana seperti pengalaman kita pada pilihan raya kecil 2000 dahulu, kita dapati pihak pembangkang akan cuba membawa lebih banyak kenderaan bagi menjadikan lebih sesak. Itu sebab kita kena keluar seramai mungkin waktu pagi, kerana pembangkang juga kita jangkakan akan keluar menyokong dia pengundi waktu pagi, kerana mungkin sebelah petang seperti pengalaman kita yang lalu akan berlaku kesesakan. Kerana itu jentera mesti bersedia untuk menghadapi suasana ini, dan saya telah maklumkan kepada semua jentera supaya bersedia untuk dengan plan kontingensi kita untuk mengatasi senario yang berlaku seperti yang saya sebut sebentar tadi. Kepada pengundi juga saya berharap akan memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil mereka, insya-Allah. Seperti ceramah saya ucapan saya di ceramah-ceramah, saya tidak akan hampakan mereka semua sebagai wakil rakyat. Soalan yang PAS buat kecoh, kata kepala pecah lah kepala keganasan pihak PAS, dia kata UMNO ni dia bagi pecah kepala orang PAS ni. Sebenarnya yang buat kecoh PAS, kalau tanpa dia masuk ke kawasan itu ataupun mereka mengikut aturan-peraturan, benda-benda itu tak berlaku. Dan tambahan pula, mereka cerita ni memang PAS memang dijadikan untuk mereka cerita, dan dia ada kepakaran. PAS ada kepakaran atau kelebihan dari segi mereka atau memutarkan fakta itu. Kalau dia yang buat, maka dia boleh pusingkan supaya orang lain buat. Itu memang jadi amalan kepada PAS. Respon pengundi selain pada pengundi orang lain dari segi jalan semua nampaknya baik. Dari segi lawatan pertemuan saya dengan masyarakat pengundi-pengundi Tionghoa dan India, sambutannya baik. Saya mengharapkan supaya dia akan terjemahkan pada 11 bulan insya-Allah. Tapi nampak dari segi sambutan, dari segi kemesraan, memang wujud macam seperti dahulu. Seperti yang pernah kita suasana yang bisa seperti dulu lah. Jadi saya rasa insya-Allah sekali ini pengundi-pengundi bukan Melayu akan balik kepada kita. Apa isu-isu utama untuk pengundi Bagan Pinang yang nak dibicarakan? Isu utama yang adakah isu ekonomi ke? Saya nampak isunya masih isu-isu pembangunan yang kecil-kecil. Pembangunan yang besar di Bagan Pinang semua dah ada. Cuma menaikkan taraf, umpamanya jalan yang masih belum siap lagi dibuat, dan saya percaya insya-Allah bila selesai masalah tanah semua akan bermula berjalan dengan baik. Yang lain masalah-masalah kecil, masalah umpamanya dari segi parit racik dan sebagainya. Kerana kita tahu di Bagan Pinang, khususnya kampung Bagan Pinang itu, paras lautnya lebih tinggi daripada paras darat. Jadi dia mudah berlaku banjir kalau apabila hujan lebat, air pasang. Jadi air untuk mengalir ke laut itu tak boleh. Namun demikian, pihak kerajaan telah mulakan projek membesarkan sungai Seguni itu. Itu sebagai satu pilihan lah untuk kita selesaikan sedikit masalah
Tetapi kalau air pasang tak juga selesai masalah. Pengundi muda macam mana? Nampak boleh tahan. Daripada laporan kita dapat puteri, yang puteri memang begitu baik. Laporannya dan mereka akan balik juga lah. Angin akan mengundi. Saya yakin yang muda pun akan, terutamanya yang perempuan akan mengundi Barisan Nasional. Yang lelaki kita, wakil pemuda tidak ada. Mereka sedang mengadakan perhimpunan, saya tak dapat report. Tapi sebagian besar puteri dia menyebut tadi dia dapat kesan daripada 800 lebih, 600 lebih dia telah dapat menghubungi pengundi-pengundi muda. Boleh tolong jelaskan kepada pengundi apa yang menyebabkan rasa terpanggil untuk menawarkan diri jadi calon untuk Dun Mahabenar? Saya diminta oleh pucuk pimpinan parti, dan sebelum itu bahagian meminta saya supaya saya bertanding. Oleh sebab bahagian minta dan pucuk pimpinan parti, presiden sendiri pun kata suruh saya bertanding. Saya kata tak apa, saya bertanding. Saya pun tak dijanjikan apa-apa, saya pun tak minta apa-apa. Kata saya bertanding. Kerana parti suruh saya bertanding. Dan saya pun fikir kalau saya bertanding, insya-Allah kalau menang, kerja dia pun bukanlah kerja yang sukar nak saya buat. Sebab kerja dia saya dah buat 30 tahun. Jadi nak nambah berapa tahun, 10 tahun ke lagi, 15 tahun ke lagi, itu bukanlah satu perkara yang biasa sangat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila saya menerima itu, saya merasakan mudah untuk saya berkhidmat. Kerana Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri ni lebih kurang kita berpolitik sama. Di zaman Dr. Mahathir Musa Hitam lah, masa itu. Jadi kita kena kumpulan-kumpulan itu. Jadi akses ke Perdana Menteri kita boleh bercakap, dengan Timbalan pun kita boleh bercakap. Dan ini saya rasa kalau saya tidak ada apa jawatan pun mudah bagi saya rasanya untuk menunaikan tanggungjawab sebagai wakil rakyat itu. Okey, terima kasih. Hari nak baca lu dia nampak lah.